Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Wa kunna fa'ilin ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna minaz zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada PPMJ Ustaz Nik Khairuddin kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama berada di pentas online kita pada hari ini. Juga begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Ibrahimi Pasir Putih kerana menyediakan ruang yang cukup selesa kepada guru-guru takmir bagi menjalankan aktiviti dakwah melalui online, iaitu kuliah online. Alhamdulillah, bersama-sama dengan saya pada hari ini saya bawa sebuah kitab Wasiat Iman dan Nasihat Agama karangan Imam Abdullah Haddad. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan bacakan kitab ini tidak lamalah, lebih kurang dalam 30 minit saja. Dan tajuk yang saya pilih adalah berkaitan dengan hati yang bersih dari batil dan jahat. Alhamdulillah. Dalam kitab ini dia kemukakan berkaitan dengan tajuk-tajuk. Semua tajuk merangkumi semua belakang berkaitan dengan takwa, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan ibadat, semuanya dah ada. Cuma pada hari ini saya pilih satu tajuk kecil di dalam kitab ini berkaitan dengan hati. Sebab apa saya pilih berkaitan dengan hati? Sebab hati ni semua kita ni memiliki. Semua kita ni memiliki hati. Cuma kita nak biar hati kita ni bersih daripada perkara-perkara yang batil dan juga perkara yang jahat. Sebab itulah saya pilih hati yang bersih daripada batil dan juga jahat. Qala al-musannifu rahimahullah, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing kamu bahawasanya sebaik-baik hati yang dikasihi oleh Allah Taala ialah hati yang suci murni dari segala macam kebatilan dan keraguan, bersih dari segala aneka rupa kejahatan. Hati sentiasa tunduk kepada yang hak dan petunjuk yang diliputi oleh kebajikan dan kebaikan. Dia rakyat kepada kita, dia beritahu kepada kita berkaitan dengan hati ni. Dia kata bahawa Allah Subhanahu wa taala ni mengasihi orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang suci bersih, hati yang suci murni daripada kebatilan dan juga keraguan, bersih daripada segala rupa kejahatan. Tu hati yang baik. Dia datangkan kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan hati, al-qulubun arba' qalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru fadhalika qalbun mu'min, wa qalbun aswadu mankusun fadhalika qalbun kafirun, wa qalbun marbutun ala ghilafihi fadhalika qalbun munafiqin, wa qalbun musaffahin fihi imanun wa nifakun famasalul imani fihi masalul baqlah yamudduha al-ma'ul azbu wa masalul nifaqi fihi masalul qarhati yamudduha al-qayhu was-sadid fa
fa ayyul maddatain ghalabat alaihi dhahabat bihi. Tu mata hadis, maksud dianya hati itu ada 4 macam. Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawa hati ni ada 4 jenis. Hati yang pertama, hati yang tidak berselaput dengan syak wa sangka. Padanya terdapat sebuah lampu yang menerangi. Nabi kata itulah hati orang mukmin. Hati yang pertama ni adalah hati yang tidak berselaput dengan perasaan ataupun sifat syak wa sangka, pada maknanya hati yang bersih. Tidak ada pada hati tadi sifat syak wa sangka hok buruk-buruk kepada orang. Ini adalah hati orang mukmin. Yang kedua, Nabi SAW sebut hati yang hitam tidak menentu tempatnya. Hati itu tidak menentu tempat dia. Itulah hati orang kafir. Orang kafir, hati dia hitam. Walaupun kalau belah perut dia tubik hati putih ataupun hati warna koko, tapi hakikat dia ni adalah hitam. Kerana apa? Kerana dia ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi SAW sebut hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Itulah hati orang munafik. Hati yang terbelenggu di atas kulit dia, itulah hati orang munafik. Dan yang keempat, Nabi SAW sebut hati yang mendatar. Padanya iman dan juga nifak. Maknanya hati yang mendatar, pada hati tadi ada 2 sifat, iaitu sifat iman dan juga sifat nifak. Maka perumpamaan iman yang meliputinya seperti sebatang sayuran yang disirami oleh air tawar. Dan perumpamaan nifak pula adalah seperti setumpuk kudis yang diseliputi oleh nanah dan darah yang busuk. Yang mana di antara keduanya berkuasa, di situlah hati itu akan tertarik. Baik, kalau kita tengok di antara jenis-jenis hati tadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita ni termasuk dalam golongan hati yang pertama, iaitu hati yang tidak berselaput dengan sifat syak wa sangka, iaitu hati orang mukmin. Cuma bila kita lihat di antara keempat jenis hati yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok ramai di kalangan masyarakat kita, bukan saya nak menuduh, tetapi hakikat ramai yang mempunyai hati yang mendatar, iaitu hati yang ada padanya iman dan juga nifak. Wal iyazubillah min zalik, kita minta jauh. Jadi sifat hati yang mendatar ini, dia mengikut kehendak hati tadi. Kalaulah hati dia tak dimolek, bersih, maka akan suburlah hati dia tadi. Sekiranya hati dia tidak baik, maka dia akan mengikut melakukan perkara yang tidak baik tadi, yang menyebabkan hati dia tadi kotor. Oleh itu, kita kena berusaha menjaga hati kita supaya termasuk dalam golongan hati yang pertama. Baik, kata Imam Abdullah Haddad, menurut pendapatku, yang nyata hati yang terakhir itu adalah sifat bagi kaum yang bercampur aduk amalannya dari kaum muslimin, sehingga kecuaiannya melebihi kesempurnaan. Tu mengikut pandangan Imam Abdullah Haddad, dia mengatakan bahawa hati yang terakhir, iaitu hati yang mendatar, adalah sifat bagi kaum yang bercampur aduk amalan dia dari umum kaum muslimin, maknanya daripada kalangan umum orang-orang Islam. Tu sehingga kecuaiannya melebihi kesempurnaan. Baik. Didatangkan satu hadis lagi, Nabi SAW bersabda, annal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda'a summa tazidu hatta yabghadu hatta yabyaddu yabyadul qalbu kulluhu wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan sauda'a summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluhu. Yang bermaksud bahawasanya iman itu mula muncul di hati sebagai sinaran putih. Nabi SAW menyatakan bahawa iman itu mula muncul di hati sebagai sinaran putih, maknanya satu titik putih.
Lalu ia membesar kepada seluruh hati sehingga seluruh hati itu menjadi putih. Sedang nifak pula muncul di hati sebagai titik-titik hitam, lalu merebak sehingga seluruh hati itu menjadi hitam. Itu perumpamaan yang Nabi SAW sebut kepada kita berkaitan dengan iman dan juga nifak. Sifat iman dan juga sifat nifak ini bila mana dia muncul di hati berkaitan dengan iman, Nabi SAW menyatakan kepada kita perumpamaan iman itu di hati adalah sebagaimana satu titik putih ataupun sinaran putih. Lalu ia merebak. Sinaran putih tadi kebaikan. Bila hati dia tadi bertambah iman, melakukan banyak zikir, banyak istighfar, sentiasa bersangka baik, sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka titik putih tadi akan makin banyak sehingga kan sinaran putih tadi menyelubungi hati yang menyebabkan hati tadi akan jadi baik. Seterusnya berkaitan dengan nifak. Maka perumpamaan nifak pada hati tadi ialah satu titik hitam. Bila satu titik hitam tadi ada pada hati, maka dia akan banyak satu dosa, satu perkara maksiat yang dilakukan, satu titik sehingga akan menyelubungi seluruh hati tadi. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW sebut kepada kita berkaitan dengan iman dan juga nifak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita sekalian daripada bahaya nifak, serta di akhiri hayat kita serta kaum mukmin di dalam agama Islam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya iman itu akan bertambah dengan sentiasa mengerja dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh dengan sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahwat kepada kita, iman ini akan bertambah di hati kita dengan kita mengerjakan dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nak dapat iman yang banyak, menguatkan iman kita, maka kita kena banyak melakukan amalan-amalan soleh dan juga perkara-perkara yang baik. Dengan syaratnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala nifak pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan jahat seperti meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Jadi syahwat kepada kita bahawa berkaitan dengan nifak ini akan bertambah bila mana kita mengerjakan perkara-perkara yang ditegah oleh agama dan juga meninggalkan kewajipan-kewajipan. Contoh yang mudah iaitu meninggalkan kewajipan, iaitu yang pertamanya adalah kewajipan fardu ain kita, iaitu sembahyang. Sembahyang 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Maka kalaulah kita kata 5 waktu ni banyak, kita nak buat 4 waktu sahaja. Apa? Kerana apa? Kerana subuh contohnya rasa mengantuk, susah untuk bangun, maka kita tinggal 1 waktu. Kita buat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Jadi kalau kita sembahyang 4 waktu sahaja, maka tak jadi semaya kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kefarduan kepada kita adalah 5 kali sehari. Jadi kalau kita meninggal, apatah lagi kalau tak semaya langsung. Dalam masa sehari kita tak semaya 5 waktu, tak semaya. Subuh tak semaya, Zuhur tak semaya, Asar tak semaya, Maghrib tak semaya, Isya tak semaya, maka itulah yang akan menambahkan nifak di dalam hati kita yang menyebabkan kita ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, berkaitan dengan iman dan juga nifak ini kita kena jaga betul-betul untuk kita nak dapat kemanisan iman, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena buat ataupun memperbanyakkan amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan-amalan soleh dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala untuk menyucikan hati kita daripada sifat nifak, maka kita jangan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan Nabi SAW dalam kitab kita sebut menyatakan bahawa
Nifak pula akan bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan jahat. Hari-hari ada semua amalan jahat. Mikir gapo nak buat jahat hari ni. Gapo dia nak buat jahat hari ni. Hak tu orang panggil yang menyebabkan hati akan jadi hitam. Bila hati jadi hitam, ia tak akan nampak dah kebaikan-kebaikan. Ia akan nampak kesenangan dunia semata-mata. Dia tak cara dah korang saka baik untuk dia di dunia, maka dia akan gomogi harai-harai pun dia kata. Hak tu tak boleh. Hak tu ditegak oleh agama kita yang menyebabkan hati akan jadi hitam. Bila hati akan jadi hitam, maka dia tak nampak dah kebenaran. Baik. Seterusnya didatangkan kepada kita hadis Nabi SAW. Nabi kata, man aznaba dhanban nukita fi qalbi nuqtatan sauda'a fa in taba sukila qalbuhu wa illam yatub zada dhalika hatta yaswadda qalbuh. Sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh di hatinya titik hitam. Sekiranya ia bertaubat, akan terkikislah titik hitam itu dari hatinya. Jika ia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak sehingga seluruh muka hatinya menjadi hitam. Baik, Nabi SAW menyatakan kepada kita berkaitan dengan dosa di hati. Sekiranya orang tadi, sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh di hati tadi satu titik hitam di hati. Sekiranya dia bertaubat, maka titik hitam tadi akan terhapus, tak ada titik hitam. Dan sekiranya dia tidak bertaubat, malah menambahkan lagi dosa-dosa dia tadi yang menyebabkan hati tadi, titik hitam tadi akan merebak, yang menyebabkan hati akan jadi hitam lega. Hitam lega tu bahasa yang mudah untuk kita faham. Memang hitam sungguh. Tak ada hitam kecuali yang hitam. Itu. Inilah perumpamaan yang Nabi SAW nyatakan kepada kita supaya kita ini berhati-hati. Sekiranya kita melakukan satu dosa, bersegeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dosa kecil, maka memandai dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya dosa itu adalah dosa yang besar, maka kita kena beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha. Baik. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah termeterai di muka hati mereka apa yang mereka kerjakan. Baik, hadis tadi man aznaba zabban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda'a tu bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala kata kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah termeterai di muka hati mereka dengan apa yang mereka kerjakan, iaitu hok tak molek tadi. Maknanya dosa tadi dia buat dalam keadaan dia tidak beristighfar, maka dia tambah lagi dosa yang menyebabkan dosa tadi akan titik hitam tadi akan merebak sehingga ke teri hati. Bila dia sebut teri hati ni, maknanya tak nampak dah kebaikan. Buatlah kebaikan setara mana pun, dia tak nampak dia. Dia nampak nak fikir untuk kejahatan je. Buat jahat. Hari-hari buat jahat. Hak ni hak kita minta jauh daripada benda lagu ni. Sebab apa? Bila kita tidak jaga hati kita, takut-takut di akhir mati kita, mana di saat di saat kematian kita, di saat ruh nak berpisah dengan jasad, kita tak nak sebut syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang apa? Kerana apa tak boleh nak sebut tadi? Kerana adalah hati tadi telah diselubungi oleh titik-titik hitam yang menyebabkan susah untuk menyebut kalimah-kalimah yang baik ataupun syahadah tadi. Baik. Berkata lagi dalam kitab kita ni, Syekh berkata lagi, memanglah tiada sesuatu bencana yang mudaratnya dan mudaratnya. Memanglah tiada sesuatu yang bencana dan mudaratnya lebih berat di atas di dunia dan di akhirat daripada dosa. Dosa ni adalah bencana yang paling berat di atas kepada setiap manusia. Kita sebagai orang mukmin, bencana kepada kita yang paling berat adalah dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi dosa kepada kita? Kerana kita telah melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah larang kita buat. Allah Ta'ala larang kita buat, maka itu adalah dosa. Baik.
Sebab seorang manusia tidak akan disentuh kecelakaan atau ditimpa kesusahan melainkan dengan sebab dosanya sendiri. Wal iyazbillah min zalik. Itulah Nabi dalam kitab kita sebut bahawa seseorang tidak akan disentuh kecelakaan atau ditimpa kesusahan melainkan dengan dosanya sendiri. Sebab itulah kita ni disarankan supaya banyak bermuhasabah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita ni mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ini sentiasa diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua perkara yang kita lakukan, dan supaya kita dijauhkan daripada kecelakaan dan juga ditimpa kesusahan. Kerana apa? Kerana kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan istighfar inilah ia akan memberi kepada kita satu ketenangan dan di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam menuju menjadi hamba Allah yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tiada akan menimpa kamu oleh sesuatu kecelakaan melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kepada kita bahawa tidak dan tiada akan menimpa kamu oleh sesuatu kecelakaan melainkan disebabkan dengan perbuatan tangan kamu sendiri. Maknanya sesuatu kecelakaan yang menimpa kita adalah dengan sebab dosa yang dilakukan oleh kita. Oleh itu kita kena bermuhasabah. Dalam kitab kita sebut, oleh itu maka hendaklah setiap mukmin berjaga-jaga supaya tidak melakukan dosa, malah sentiasa menjauhkan diri daripadanya. Jadi kita sebagai orang mukmin kena berjaga-jaga supaya tidak buat dosa. Kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, maka kita kena berjaga-jaga supaya tidak buat dosa, malah sentiasa menjauhkan diri daripada dosa. Itu yang disebut. Seterusnya, andainya telah terlanjur melakukan sesuatu dosa, maka hendaklah menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, kita kena berjaga-jaga supaya tak buat dosa dan juga menjauhkan diri daripada dosa. Dan seandainya kita melakukan terbuat dosa tadi, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menerima taubat hamba-hambanya dan serta mengampunkan segala dosa-dosa mereka, sedangkan Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menunggu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Dia tahu dah manusia ni memang banyak melakukan dosa. Jadi hari-hari tu ada buat dosa semua. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Taala ni Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat-taubat kita. Tu pun sekiranya kita minta. Kalau kita tak minta, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun. Kalau kita tak minta, lagu mana Allah Ta'ala nak bui? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Maha Pengampun. Jadi Maha Pengampun ni lagu mana? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan kita dengan sendiri Dia? Dah, dengan usaha kita, iaitu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang aniaya kepada diri dia. Maksudnya adalah mereka telah menganiaya diri sendiri dengan mendedahkan kepada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka telah tercebur ke dalam maksiat. Malah terus melakukan maksiat itu tanpa bertaubat. Padahal Allah Ta'ala telah menganjurkan kepada mereka untuk bertaubat serta berjanji akan menerima taubat mereka. Baik, dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang yang tak nak bertaubat, orang yang tiada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang
aniaya kepada diri sendiri. Maksud aniaya ni adalah disebut dalam kitab kita ni adalah dia buat nyaya kepada diri dia sendiri dengan mendedahkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia tidak bertaubat. Kerana dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka kita kena sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan bahawa kita ni adalah orang yang tidak menganiaya diri sendiri. Nah, orang yang tidak bertaubat adalah orang yang menganiaya diri sendiri kerana mendedahkan kepada diri dia tadi kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang tidak bertaubat adalah orang yang zalim kerana apa? Dia telah menganjurkan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah terus-menerus melakukan dosa tadi. Maka kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji bahawa Allah Taala akan terima taubat kita. Nah, dengan syarat kita minta dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Nah, minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan zatnya sebagai maha penerima taubat, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Tuhan pengampun dosa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia itu adalah pengampun dosa. Ghafiriz zambi. Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah pengampun dosa, penerima taubat. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat keras siksanya. Allahu Akbar. Maknanya siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak bertaubat adalah sangat keras. Cukup kuat siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amat besar kurniaannya tiada melainkan dia. Tiada Tuhan melainkan dia, dan kepadanya lah kesudahan segala tujuan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kesudahan segala tujuan kita ni. Maknanya kita kok mana pun Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita. Maknanya setiap hari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah anjuran kepada kita sebagai orang mukmin, sebelum kita tidur bermuhasabah dulu. Bermuhasabah, hari ni banyak mana dosa hok buat. Hari ni banyak mana dosa hok buat. Tak usah kita tengok hok pahala lah. Pahala tu kita seruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dosa ni, kesalahan kita buat pada hari ni, setiap hari kita buat dosa, kita buat kesalahan, gapo dia kita buat aja, kita bermuhasabah. Sebelum kita tidur, kita muhasabah. Muhasabah tadi kerana apa? Kerana kita nak tengok kesalahan-kesalahan kita tadi untuk kita bertaubat, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa Dia Maha menerima Dia Maha pengampun dan juga penerima taubat daripada hamba-hambanya. Jadi cubalah renungkan ayat ini dan perhatikan maksud yang terkandung di dalamnya. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab zittauli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Baik. Cubalah renungkan ayat ini dan perhatikan maksudnya yang terkandung di dalamnya dari pengertian yang mulia dan rahsia yang amat berkesan, yang boleh membangkitkan perasaan takut dan harapan serta gemar dan gerun dan sebagainya. Baik, di akhir tajuk ini tuan kita Syekh Syekh Abdullah Haddad ini menyebut, dia datangkan kepada kita satu ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mu'min ayat 13 dan 14. Wa ma yatazakkaru illa man yudib wa ma yatazakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah yang mengambil peringatan melainkan yang kembali ke pangkal jalan, maka serulah Tuhan dengan penuh tulus ikhlas beragama kepadanya. Ayat ini sebagai renungan kepada kita, sebagai peringatan kepada kita, supaya kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu saya rasa cukup sekadar itulah sahaja pada hari ini. Dah cukup 30 minit, insya-Allah kita ada masa, ada ruang, kita akan bersambung di lain waktu.
dengan tajuk yang lain insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah serta kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.